Masalahnya pada akhir zaman ni Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya akan tiba masanya nanti umatku membaca Al-Quran tapi tak sampai pun ke tenggorokannya. Apa? Wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan oleh puan pengurusi acara Ibu Muhammad, Datuk Senator Datuk Arman Azhar. Yang itulah saya tadi pun rasa dia otak kan. Sebab dia dah kocut makin lebar kan, dah kompi kan. Itu juga Datuk Baduka Sharifah Noli bersama dengan kekandanya. Terima kasih banyak selaku orang Kuwait yang mengajak saya. Terima kasih banyak. Dan seterusnya semua yang hadir pada malam ini. Format ceramah yang paling susah kan, iaitu ceramah sambil orang mengunyah, memang susah. Tapi tak apa, dah biasa. Tahu kan jangan berhenti sebab saya cakap saya saja je tu. Saya gurau, saya gemar gurau ya? Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita berbicara tentang kejiranan kan, tentang kejiranan yang akan membawa kepada perpaduan kan. Kita cerita tentang ni bicara perpaduan, tapi kita sentuh tentang aspek masyarakat lah ya, tapi tidak kalau cerita pasal masyarakat. Jadi hari ini kita tengok kan ramai orang kurang ambil berat tentang hal ini. Kurang ambil berat. Nak pula kadang-kadang ada orang tu baik dengan kita semua ada sebab. Kan baik dengan kita sebab nak pilihan raya. Baik dengan kita sebab ada benda dia nak. Baik dengan kita ada satu hasrat yang nak dicapai. Dia rasa kalau tak ada kita susah dia. Macam-macam lagi lah kan? Tapi hari ini kita tengok betapa pentingnya konsep perpaduan ni adalah nak beritahu dia melangkau kepada aspek bangsa, bahasa, keturunan dan agama. Itu sebab kalau kita tengok tentang konsep kejiranan tu sendiri, Nabi sebut apa? Nabi sebut kalau nak ukur lah orang tu keimanan ke tak ada keimanan ni, Nabi kata apa? Nabi sebut sungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Sahabat pun tanya, siapa orang tu? Siapa orang tu yang tak beriman tu? Maka Nabi jawab apa? Dia jawab, orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Makna kata kita jangan syok sendiri cakap kita beriman. Nak tengok kita beriman tak beriman, suruh orang lain tanya jiran sebelah rumah kita, kita okey ke tak okey. Kalau dia cerita macam-macam, dia okey, bagus dia kalau apa pun semua tak pernah lah tak tanya orang sebelah, tak pernah lah tak ambil berat orang sebelah. Maka itulah barulah beranilah nak cakap ada harapan. Walaupun tak muktamad tapi ada harapan. Kadang-kadang kita kena faham kan, rambut sama hitam dan hati lain-lain. Kadang-kadang lepas 3 tahun baru tahu jiran dia Samsul Debat. Berlaku dekat rumah saya dulu tu, dalam rumah kat tempat yang lama saya duduk dulu, pernah tengah dia siram pokok, saya berbual dengan dia macam biasa petang-petang. Lepas tu dalam dia borak-borak dengan saya tu, dia cakap dengan saya, abang ada tak orang cakap muka abang sebiji macam pencamah dalam TV ni? Saya dah terfikir ada orang lain ke muka macam aku, tengah fikir balik kan, yang ceramah juga kan. Saya pun tanya siapa? Alah yang cakap ni 9 tu lah. Saya pun cakap Samsul Debat ke? Dia lah dia kata. Saya pun cakap saya lah Samsul Debat. Dia pun nyaut, kau nak gurau agak-agak lah. Dia cakap macam tu. Makna dia tak percaya. Sebab tengok depan-depan lain pula kan. Tengok depan-depan lain kan? Tengok dalam TV lain, tengok dalam YouTube lain. Lepas selang 3 hari, saya balik rumah nak buka pintu pagar, berlari dia salam kan.
Minta maaf bang, saya memang tak perasan yang abang Samsul debat. Rupa bini dah marah, dia bang buta kau tak nampak tu Samsul debat kat tu. Bini dah marah. Dan persoalan yang sering ditanya, macam mana mula dapat Samsul debat. Memang betul lah, dulu saya merupakan dalam di UiTM Shah Alam ni memang ranking top 5 Malaysia tu memang setiap tahun ada lah, dalam debat diraja tu memang ada lah. Selain beritu, saya beritu pertandingan-pertandingan banyak juga lah menang. Dan saya pada final year di universiti saya dah bersara dah dalam debat. Tapi lepas tu dipaksa masuk pula oleh ketua bahagian dulu dalam pertandingan pidato Salam Hadari. Bila dipaksa masuk, tak sengaja menang pula. Kan? Di pentas yang sama saya berucap tu, di situlah saya menang pidato masa tu. Ya, kalau orang ingat lah. Tapi bila saya habis belajar dulu, saya memegang jawatan pengarah undang-undang di sebuah agensi kerajaan, merangkap legal advisor. Tapi saya tak suka lah bila berceramah di luar pakai nama jawatan kerajaan tu. Maka saya pakai nama NGO saya. Jadi nama NGO saya tu Syamsul Amri bin Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia ADAM. Jadi salah seorang penganjur ni yang mengajak saya ni di Surau Puncak Setiawangsa KL. Dia dah terlupa nama saya. Siapa tak nama budak tu? Samsul apa tak? Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis kat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul debat. Itulah mula. Ya, jangan tanya lagi lah. Ada orang tanya kenapa nama bapak dia debat. Kau tolong jangan ulang soalan macam tu. Jadi kebetulan pula bila saya ceramah malam tu, salah seorang yang dengar ceramah tu adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melekat terus nama tu sampailah ke hari ini. Mula-mula tu tak suka juga, tapi dah ramai panggil saya okey. Hari ni kan, puan-puan, tuan-tuan, datuk, datin semua saya nak maklumkan, kita straight to the point lah. Masalah masyarakat kita hari ni ada satu masalah yang paling utama yang saya nak ajak kita fikir sama-sama. Masalah kita ni bukan hanya isu kepimpinan, bukan isu permuafakatan, bukan isu persafahaman lagi, bukan isu nak bersatu padu ke tidak. Tapi kita ada satu isu yang lagi besar yang merupakan krisis nasional pada hari ini. Ini saya selalu bawa. Krisis yang paling besar hari ini dalam negara kita Malaysia, krisis apa? Krisis yang disebut sebagai krisis adab. Itulah masalah yang paling besar dalam negara kita sekarang. Cikgu, tanya cikgu. Sini ada bekas guru, ada guru pun dekat sini. Saya tahu. Saya tengok muka pun tahu. Cuma dia tak pakai name tag besar. Dia kalau cikgu pakai name tag daripada 100 meter dah nampak tu cikgu. Orang nampak. Budak-budak hari ni PDPR. Kan? Orang marah ni kenapa PDPR menyusahkan orang. Soalannya apa pilihan yang kita ada? Tapi masalah cikgu tanya, kelas siapa yang hadir hari ni? Siapa hadir hari ni? Siapa hadir hari ni? Budak-budak tak masuk kelas. Budak-budak tak on pun kamera. Bila kenapa tak on kamera? Data dah habis. Sebenarnya bukan data habis. Budak tu tutup kamera nak main game. Budak tu buat benda lain. Isu dia isu apa? Isu adab. Jiran dengan jiran dulu-dulu macam mana? Tanya Datin Paduka dulu kat kampung kampung dulu macam mana dulu? Tak sidai kain risau. Apa pasal cik ayah kau tak sidai kain ini? Kau pergi tengok dong. Tak sidai kain risau. Mana? Tak sidai kain risau. Pergi tengok. Assalamualaikum cik. Assalamualaikum. Salam. Ada apa lo? Mak suruh tanya cik sihat tak? Sehat. Kenapa lah? Acik tak sidai kain ni. Oh, tak ada apa. Acik pun dapat TV baru. TV baru. Betul ke tak? Betul kan? Dia pun balik. Hello. Mak elok. Cik ayah elok. Dia tak sidai kain ni sebab dia dapat TV baru. Besar ke TV Lepas tu mulalah cari selendang zap pergi. Zap dengan kain plekat, kain batik mana sampai tu. Assalamualaikum gaya ke? Amboi, tukar TV tak cakap. Mak dah. Dulu. Kan?
Adab jiran. Hari ni jiran di Putrajaya, bayangkan yang prisin-prisin tu, yang bangga dengan prisin. Ada dekat prisin 8. Air kat Kementerian Luar bandar. Menyampah tak sadar asal kampung. Mana ada orang itu asal Putrajaya? Dari mana lah? Semua orang datang tu. Bayangkan nampak canggih dia tu, duduk apartmen 7 hari mati baru tahu sebelah tu mati. Dah busuk. Apa sebab? Adab. Ni, datang orang-orang baru tiba-tiba sekarang. Mula bisik. Tak boleh nampak orang baru. Panjang muncul kau. Apa masalah kita? Adab. Kan? Ya, adab. Orang dulu-dulu macam mana? Dengan guru, adab. Macam mana guru sampai dulu daripada orang yang ikut guru? Tak, bukan sini, tempat lain saya cakap ni. Sini okey, saya pun memang belum. Tadi saya saja tak rasa tadi kuih tu sadar. Kuih topong pelito. Sampai daun aku jilat tadi tak, start lagi. Bukan. Saya dengan Tok Mat sama. Kalau cakap pukul 8 lah. Kawan pasangah lah kan. Tapi tak apa, faham. Tengok ni, tanda adab nampak. Lapik. Ini adab. Orang sekarang, jemput minum. Kau ingat ni kelab malam ke? Betul tak? Orang dulu macam ni. Jemput minum. Ini yang orang sekarang tak ada. Tu sebab orang dulu kata makan sirih berpinang tidak pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak pagah dek budi dengan bahasa. Memang betul. Tu sebab kita tengok walaupun dia dulu dia lebih kurang saya, Datuk Arman ni. Cuma nasib dia baik, dia datuk dulu pada saya. Tak, dari segi adab, dia datang tu duduk saya terus menyantuni saya duduk sebelah saya, layan dengan saya tadi. Burak-burak. Itu nama dia adab, nampak tetamu kan? Tak, ini yang tak ada pada masyarakat hari ini. Orang dulu bertukar-tukar juadah. Bagi jiran, pinjam garam. Istilah tu dah tak dengar lah. Pinjam garam, orang sebelah. Pinjam garam bukan pulang balik garam. Pinjam garam, pulang balik benda yang kau masak dengan garam tu. Macam tu. Kalau ni gotong royong, percaya cakap saya, yang menyiapkan dewan ni bukannya lebih 10 orang. Orang yang sama setiap kali persiapan. Orang yang sama yang menyusun kotak cenderti. Betul tak? Orang dulu ingat kan, tanyalah orang kampung dulu Kenduri, macam mana nak Kenduri cari buluh nak buat kemah. Mana ada kemah pasang siap jam sekarang? Ada yang seronok tu 3 hari, orang lain Kenduri dia yang seronok. Dia tahu dah nak buat kerja sama-sama macam mana. Dia tahu dah yang siapkan dulang. Dia tahu siapa yang siapkan lauk. Konolah yang Jawa ke Selangor ni, yang Meru ke, yang Tanjung Karang ke, kan? Kenduri daripada malam sampai ke besok. Kadang-kadang malam tu dengan besok orang yang sama datang. Tak ada masalah. Dia gembira meraihkan orang lain. Ini persoalan adab saya cakap tadi. Anak-anak tak on kamera waktu guru mengajar, maka anak tu tak hormat guru. Soalannya, siapa ajar anak kurang ajar? Tu soalannya. Adakah pengawal keselamatan kat sekolah? Adakah jiran sebelah rumah? Tontu-tontu orang tua yang paling rapat dengan anak tu kat dalam rumah. Ibu bapa. Tu sebab waktu ceramah PDPR itu, Samsul Bat dia balut betul-betul. Merah muka PPD tu. Yalah, saya cakap yang PPD nak ucap panjang-panjang apa hak saya kata. Orang nak dengar Samsul Bat bercakap. Dalam pada kau Habib bercakap, mak bapak semua dah tutup kamera tu. Dan saya kata, mak bapak, saya kata, kita masalahnya bila saya ceramah, saya balut mak bapak, saya kata, masalah yang paling besar, mak bapak yang tak bagus, mak bapak yang tak tanggungjawab, ni tak tengok live tu. Yang paling kelakar hari ni kan, saya pun tak faham macam mana keputusan ni. Kau jap sekolah, kau jap tak. Seminggu sekolah, seminggu tak. Yang tahu cikgu tetap kena ajar dua-dua tu. Suruhlah semua datang. Kau COVID, baliklah semua. Macam tu ya.
Oh, nanti tak ada penjarakan. Pasanglah Cuamin macam kau pasang kat sidang DUN dengan sidang parlimen tu. Kau yang nak hidup. Kan? Betul tak? Hapuskan skim pinjaman buku teks. Kalau aku lah menteri. Ya, betul. Hapuskan skim pinjaman buku teks, kita wujudkan skim pinjaman tablet. Setiap tahun satu tablet. Pinjaman dalam tablet dah siap install buku teks dalam tu. Apa yang paling benar? Kita ni dah masuk tahun 2021, 2022, 2022 patut dasar IT kebangsaan tu dah implement. Bukan bertegeh-hegeh mencari pencawang wifi. Betul tak? Dengan ini saya umumkan kepada kementerian, pastikan dalam tempoh 6 bulan settlekan wifi percuma setiap kampung dan taman-taman perumahan. Tak timbul isu dah habis data. Tak adalah budak mengekeh bawa buku teks banyak. Bawa tablet, ini cadangan daripada orang biasa. Kan? Daripada kau bagi orang RM300 pun orang menyumpah kau. Lebih baik kau bagi pendidikan anak. Datuk Arman tu boleh settle. Kalau setakat sekolah, 1-2 sekolah budak-budak yang tak ada tablet kita boleh bagi. Tapi tu wifi tu. Di Sabah Sarawak jangan cerita lah. Lagi teruk. Ada satu sekolah, ada satu budak dekat Miri, mak bapak dia bawa dia naik bukit, turun bukit nak bawa budak tu. Nak cari tempat ada signal, nak ambil, nak tengok WhatsApp aje. Bukannya wifi apa, nak tengok WhatsApp. Dan tidur dalam hutan tunggu anak dia selesai siapkan homework, besok tu baru balik ke rumah. Kenapa tu masih jadi? Tu sebab orang marah kat kita. Tu sebab Samsul Bar tak boleh ucap selalu kat PWTC tu. Warning. Aku cakap kat sini. Tapi balik isu apa? Isu adab. Itu sebabnya kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Ni ya. Cuba tengok. Kalau saya dengan Datuk Arman, kita orang duduk kat kedai kopi lah, tengah duduk macam mana buat-buat. Tiba-tiba lalu anak dara, tumpang lalu bang, abang panggil. Terang kek songkok Datuk Arman. Dia pun tanya anak siapa tu, entah saya pun tak tahu tu. Kita tanya dia anak siapa, kita tak tanya gaji dia berapa, dia kerja mana, kita tanya dia anak siapa. Soalan pertama, sebab adab. Itu sebab Imam Malik pernah sebut, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Kenapa wanita ni, minta maaf saya cakap, mungkin saya tahu ada yang berpelajaran, tapi ada di kalangan kita yang tak ada pendidikan tinggi, tapi kenapa diterima masyarakat? Sebab adab. Orang tua-tua tak apalah, biar aku je lah buat. Adab. Kalau kita tak buat, siapa lagi nak buat? Nyolah dibelek-belek lah ni. Tu yang betul orang komplain. Apalah passion lama. Nah, kau tak nak buat, orang dulu buat. Lama lah jadi. Kan? Betul lah kan? Rasa baru bincang dengan Tok Arman tadi. Ya? Ni ya. Kalau tak ada wanita lah yang buat program ni, tak tahulah. Betul tak? Wah, tambah tu copet betul. Dia betul. Tu sebab dia panggil tulang belakang. Kalau tulang belakang tak ada lumpur. Macam mana jadi ikan tulang belakang tak ada. Menjala ya kan. Tu sebabnya dalam bab ini itu kita cerita bab adab. Kita cerita bab akhlak ni. Itu ceritanya dalam bab ni, perpaduan ni akhlak. Nabi ajar kita, jiran ni ada 3 jenis jiran. Jiran 1 hak, jiran 2 hak, jiran 3 hak. Jiran 3 hak ni, dia saudara, dia Islam, dia jiran. Maka dia ada hak sebagai seorang jiran, ada hak sebagai saudara mara, ada pertalian darah, dan ada hak sebagai seorang jiran, sebagai seorang Islam. Jiran 2 hak, dia bukan Islam tapi dia jiran. Maka dia ada hak sebagai seorang jiran. Kalau yang Islam tapi bukan saudara, ada hak sebagai saudara, ada hak sebagai seorang jiran. Jadi itu yang kita kena faham. Kita kena faham jiran-jiran kena baik dengan semua. Nabi ajar selagi mana dia jaga agama ni kena baiklah. Dan orang yang bukan Islam yang menyantuni agama kita pun kita kena buat baik. Lain pada tu Nabi tak ajar. Masalah kita ni tak boleh.
Masyarakat kita ni perpaduan ni kenapa tak boleh ada? Kenapa? Sebab ada 3 penyakit yang paling besar sekali. Saya pernah sebut dekat Dewan Besar dulu. Penyakit yang paling besar, pertama penyakit tamak tak habis-habis. Nak lagi. Rupanya Nabi dah sebut. Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Dah menyarap, nak lagi. Dah menyarap, dah tak teraya. Jalan pun ngensot dah nak lagi. Boleh ni, boleh. Cakap betul. Tak, ada setengah tempat tu dia bukan nak, tapi orang lain tak nak, orang tolak dia juga. Itu lain. Okay, aku cover, saya siap. Ni itu betul. Ada berlaku dekat tempat saya tu. Boleh sini. Dah terlaring. Cukup lah. Lepas tu yang ada tu pula Poning baru tahu. Ingat tak? Ada seorang budak pakai baju merah bucak kat PWTC pernah cakap, mana sama orang lain mentah. Betul tak cakap? Apa yang saya cakap tu jadi realiti. Ya, mana sama. Poning kepala kan? Poning. Tu sebabnya tengok apa yang berlaku pada hari ni. Pertama, tamak tak habis-habis. Nak lagi. Tapi Nabi ada juga bagi ubat dia. Kejap lagi saya bagi. Kedua, penyakit apa? Penyakit sombong. Belagak tak habis-habis. Saya jawatan saya pening. Saya terlampau banyak jawatan. Jadi dia tahulah kan orang nak saya kan menyampah. Kita kena banding dengan Khalid Al-Walid tu. Khalid Al-Walid tak buat waktu dia dilucutkan jawatan sebagai panglima. Sayyidina Abu Bakar kata dah cukup bagi orang lain pula pakai jawatan panglima. Nangis kegembiraan. Alhamdulillah, aku tak payah pegang amanah ni lagi dah, bagi ke orang lain. Kita jawatan kota kampung tak payah. Kau siap kau. Kau ambil jawatan aku, kau siap. Jawatan kota kampung. Apa penyakit kau ni? Sombong sangat. Nak sombong dengan apa tu cakap? Manusia ni sombong sebab 3. Pertama, sombong sebab suami. Sombong sebab isteri, pasangan. Bini aku paling pandai masak kat Shah Alam ni, kata. Dia lempar apa pun jadi. Lempar sayur jadi daging, gila tak dia. Punya dahsyat bini ni. Dia balut-balut topong pelita jadi puding jagung. Anda betul bini kau. Bini I paling pandai sekali masak kat Shah Alam. Kau ada? Malam tu bini samput, tolong tak jaga-jaga sampai pagi. Dah makan kek warung simpang kampung. Kau apa hal minum sini? Bini kau tak? Bini aku dah tak ada. Ini cakap apa? Suami I bagi I 2 kes sebulan. You ada? Wah. Suami I bagi I 2 kes sebulan. You ada? Malam tu dijoget lelaki, tercokit sudu mati. Hilang 2,000 sebulan. Langsung manung yang bila hilang tempat berpaut, hilang. Nak bangga apa? Kan? Nak belagak dengan apa cakap? Handsome, berapa lama handsome? Cakap? Berapa lama handsome? Manis sudahlah. Kan? Sekarang semua muka lebih kurang ni sebab pakai mask. Kau lawa-lawa pun tacap, lepas tu bergaris mask kau. Kan? Nak cakap apa? Kan? Tak usah nak belagak-lagak. Lawa takat mana? Orang lelaki dah mula move on dah. Kena terima hakikat. Ni lofa bukan hak gitu. Dah piuri sepandai dia lah dapat. Kan? Sorang mula-mula Mira Filzah. Lepas tu ni lofa. Kena belajar, terima. Tapi akhirnya, kenapa? Kenapa jadi macam tu? Sebab dia hak orang, biarlah. Kita nak marah kenapa? Kan? Jangan kita sombong. Lawa-lawa bini orang, tak selawa bini kita. Betul. Tampan-tampan suami orang tidak setampan suami kita. Betul. Tapi jangan risau, sebab tutup lampu sama. Kau ingat tutup lampu menyala muka ni lofa tu? Tak ada. Kau tanya piuris, tak ada. Orang dulu-dulu pukul 8 dah galap. Orang dulu-dulu pukul 8 dah galap. Karen tak ada.
Tengok kan Felda tu, tanya. Pukul 8 dah galap, raba-raba terasa okey lah. Anak boleh. Anak ramai. Betul nak maning-maning apa? Kita ramai bergaduh dengan orang untuk benda yang tak ada apa-apa. Mbak tak? Berlagak dengan pasangan. Tak lawa, tak apa. Jangan risau, yang penting hati baik. Kemudian apa lagi? Kemudian berlagak, sombong dengan apa? Dengan harta dunia. Saya ingat lagi, saya paling tak boleh belah ni ceramah dekat PKNS Shah Alam waktu PKPB hari tu. Ustaz kalau nak beli rumah ini time Ustaz. Ini time nya. Ya kau. Biar betul. Tengah murah ni Ustaz. Berapa dalam 1.2, 1.3 kau berakal tak cakap dengan aku ni kata. 1.2, 1.3 murah cakap. Bahasa apa dia cakap dengan aku tu? Nak dulu kan Datuk Arman kan, kalau kita tengok kat Shah Alam ni waktu saya belajar kat UiTM dulu, tengok rumah ni. Kalau kita lalu dekat section 7 tu lah, rumah kalau dapat duit besok aku nak buat rumah macam ni lah. Hari ni orang peduli pun tak rumah tu, berlambak rumah lagi lawa lagi hari ni. Betul tak? Kereta kau main belagak tu, sebab apa lama? Kejap ya. Kereta baru, kereta baru tu paling lama 2 minggu. Lepas tu orang tak peduli dah. Motor baru lagi orang tak peduli. Handphone baru, besok dah keluar handphone baru. Yang lagi baru lagi. So nak belagak untuk apa? Tak ada apa. Dan yang ketiganya, orang belagak dengan kedudukan. Tuhan tunjuk dekat kita semua. Orang yang belagak dulu dengan pangkat, belagak dengan kedudukan, akhirnya mana dia? Saya dulu pun pernah pegang jawatan pengarah undang-undang. Sampai masa dapat kad pesara. Tunjuk kad hotel dapat 10%. Betul? Apa kita nak lagakkan? Bersyukur dengan apa yang kita ada sudah. Dan yang ketiga, penyakit yang paling bahaya sekali di dalam masyarakat kita, penyakit yang disebut sebagai penyakit dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyetorok di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki tak habis-habis. Tak boleh dengar. Dengar dia beli kereta baru. Tak mana dia curi duit. Dengki. Dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat dah bos tu. Dengar cucu dapat semua macam cucu dia seorang pandai. Ada je benda nak petikai kan. Tak boleh ke kita cakap dengar dia dapat kereta baru. Ya ke? Untung boleh tumpang, tak payah duit minyak naik ya. Dengar dia naik pangkat. Ya ke? Alhamdulillah, apa-apa sok boleh minta tolong dia. Macam tu. Saya bila dengar Datuk Arman naik pangkat, nak minta tolong. Kan dia rajin tolong orang tadi kan, macam-macam orang dia tolong dah. Dia kata minta tolong kan dia. Dengar cucu apa tu dapat semua. Alhamdulillah kan, ada di kalangan kita anak-anak yang pandai lagi. Macam tu fikir. Ini tak boleh. Ada je benda nak cakap dengan orang. Tadi saya masuk tadi. Bukan saya tak dengar orang mengumpet ni. Dia sambil makan tu mengumpat. Ayat dia cakap apa? Tinggi weh tu ayat. Salah ke aku tinggi cakap? Tapi saya maafkan lah, senang. Ya, kadang-kadang dia dengar, aku dengar. Kau dengar apa? Haji tu lah. Haji mana? Haji yang umur 85 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kan dia dah lama hidup seorang, kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa pula? Bini dia umur 25. Buntang betul kawan tu. Pada yang mulut jahat tu, malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Cuba elok bahasa kau cakap. Tak boleh kau cakap. Alhamdulillah ada isteri yang tegap boleh jaga dia. Elok. Kalau kau tak puas hati, kau tanya perempuan. Dek, nak tanya sikit. Apa yang kau gambar dengan Abang Haji tu? Bukan Abang Haji tu dah banyak umur ke? Macam mana nak cakap dia romantik. Ambil kau romantik orang tua tu. Dia pandai gurau, lemah lembut. Lepas tu kan, setiap kali saya marah dia tak pernah balas balik. Dia pokak tak terang-terang, memang dia balik. Contohlah, bukan orang sini, orang tempat lain lah. Tak, ayat kita tu kadang-kadang gambar yang negatif. Dia sebenarnya
Menurut Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, dia kata apa? Salah satu tanda dengki dah ada dalam hati adalah bila ada sahabat saudara-saudara kita dapat kegembiraan, kita tak rasa apa, maknanya dengki dah mula ada. Contoh, dengar Tok Arman dapat pergi haji tu ni. Tahu. Macam tu je, dia tak rasa apa pun. Makna dengki dah ada. Dia sepatutnya, dengar Tok Arman nak pergi haji. Ya ke? Ya Allah, nak telefon dia lah. Hello Tok, pergi haji kan? Oh jangan lupa tau, cuba satu. Contoh lah, tapi dia gembira dengan Datuk Arman Pak Pai. Kita sepatutnya standard bila orang dapat kegembiraan, kita pun gembira sama. Macam tu. Sampai bila kita nak jadi macam tu, jatuhkan dia. Biar sama-sama tak dapat puas hati. Biar jahanam negeri kita tak apa. Yang penting sama-sama tak dapat. Tu perangai kita. Betul tak? Itulah masalah yang kita kena atasi. Itu sebabnya dalam adab ni kena jaga. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam bab adab, orang tu dulu dah ajar. Mak kita dulu jiran-jiran nak kedui dia fikir apa aku nak bagi. Anak mak buat apa? Mak beria nak bagi kat dia. Selama ni dia kutuk mak macam-macam, mak ni boleh biar. Biarlah, kita tolong dia, lain kali orang lain pula tolong kita. Mak kata begitu Mana ada orang pergi kenuri kenara Belenggang dulu, mesti bawa pisang, bawa nangka, bawa robong, bawa apa yang boleh bawa, minyak, susu, topung bawa. Jangan kelapa. Ada je benda dia bawa. Hari ni Belenggang kena hulu duit dia kata. Tak, dari segi adab lain. Tengok tu. Barik nak bawa tu. Bawa diri lah tak. Kalau boleh diri pun suruh orang lain bawa. Kita betul. Lepas tu sekali lagi, bila kenui-kenui pula, bila orang tu tak datang, mulalah kita. Kau siap kau tak datang kenui, kau siap kau. Anak kau ramai lagi tak nikah, kau tengoklah. Besok kau kenui kau, memang aku tak datang. Jangan balas-balas dengan orang. Jangan sangka buruk. Kalau orang tu tak datang, cuba tanya, Kak, kenapa Kak tak datang kenui saya? La ilaha illallah. Aku memang nak datang kenui kau. Aku dah sampai dah kat pintu depan tu. Kat pintu gerbang sama pengantin baru tu, aku dah sampai dah. Ulah ya ke Kak? Dah sampai, tapi Kak pusing balik. Kenapa pula Kak? Dapat call emergency. Apa pasal? Orang rumah abang kau bersalin. Rumah mana pula yang nombor 2? Tak ada siapa nak jaga akak, nak jaga. Mbak tu. Tu tanda nak kiamat tu. Nak contoh kita gambar bersangka-sangka kita tak tahu. Iya. Kau nampak orang tu naik kereta Azia, susah hidup dia. Jangan macam tu, mentang-mentang Samsul Debat selalu datang naik Azia. Sian, dia dah tak ada job kat sekarang naik Azia. Kau hajar betul. Kau tak tahu hari-hari aku naik Azia tu dulu kan. Bila dah naik berdua, naiklah Azia. Kau ramai sikit, naiklah besar sikit. Macam tu. Saya ceramah tu dekat Kuantan, dekat TM Kuantan. Untuk TM, dekat hotel butik Kuantan. Naik kereta Azia. Sampai tengok kotor kereta. Sampai kat Kuantan, saya cakap dengan driver saya, sampai ke hotel tu kan, kotor pergi basuh kereta, lepas tu kau datang beli ambil aku. Okey. Saya pun turun, dia pun jalan. Orang TM tu sambut saya, steady Ustaz jauh-jauh datang naik Grab. Woi, kereta aku tu sana. Grab abang. Buang ajar tu. Tapi saya okey, tak ada. Pak, syukur. Ada sekali saya ceramah kat Ijuk. Kat Ijuk kan. Saya memang tak suka masuk awal. Saya masuk, saya parking kat luar tu. Parking kat parking biasa, bukan parking berceramah. Lepas tu dah azan maghrib nanti tu. Lepas itu dah ikomat. Ada ikomat, jom kita masuk. Senang semayang kat belakang, saya nak jamak. Habis saya jamak, pakcik kat sebelah saya tu tahu, penceramah belum sampai lagi. Saya risaulah, aku salah masjid ke apa. Saya pun tanya, siapa penceramah ni? Samsul Debat. Sudah. Dia tak kena aku siapa. Saya baru nak cakap saya Samsul Debat, dia tambah lagi. Semenjak keluar TV ni lambat sampai dia buang hajar. Saya langsung diam. Tak payah cakap dah, saya diam. Tak lama tu JK Masjid datang. JK Masjid datang, Ustaz, kita nak mula lah. Saya pun salam pakcik tu, masa tu sebelum PKP lah. Pakcik, saya ceramah dulu, dia pun pandang. Saya pergi, saya duduk kat depan. Saya pandang pakcik tu dah tak ada. Tapi pada saya tak ada apa. Saya tak kacik hati pun, tak ada benda. Benda dunia. Kan?
Kereta kecil ke kereta besar ke, tak ada masalah. Biar kita bersyukur. Dan apa ubat yang Nabi bagi? Nabi bagi ubat untuk penyakit hati yang tamak, untuk orang yang sombong, untuk orang yang dengki. Nabi kata, orang yang paling kaya adalah orang yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Betul. Orang tua dulu-dulu sebab cukup tu sebab dia tak kisah. Adik-beradik boleh kekal hubungan baik sampai ke tua sebab belajar bersyukur. Berobot-robot tanah rumah mak tu, tak apalah, bagi ke Along. Yang penting kita semua boleh balik ramai-ramai. Hari ni kenapa nama Along? Hari ni. Itulah masalah kita. Buang penyakit tu, belajar bersyukur dengan apa yang ada. Dengan belajar bersyukur, insya-Allah kita akan hilang rasa tamak, hilang rasa dongki, hilang rasa nak jatuh menjatuhkan orang, hilang semua. Belajar bersyukur. Syukur tu adalah vaksin yang lagi power daripada AstraZeneca, lagi power daripada Pfizer dan juga Sinovac. Power betul. Iya. Nampak tak? Kereta dia besar lah bang. Biarlah rezeki dia. Kan? Tenang. Apa yang sempurna lelaki tu bang? Abang pun yang sama je betul ambu tu. Betul tak? Jangan kita pandang. Kenapa manusia jadi tak bahagia? Manusia jadi tak bahagia ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Baru kita faham apa nikmat yang kita jadi memerintah. Apa nikmat yang bila kita ada kedudukan memang tahu. Bila dah hilang baru tahu. Kan? Baru kita tahu macam mana orang main-mainkan Islam, baru tahu. Macam mana rasa. Tu yang jadi lagu bumi dipijak milik orang tu. Hari ni dah keluar pula kajian. Kalau tak betul-betul dalam tempoh 30 tahun tanah reserve Melayu akan tinggal kurang daripada 2 hektar. Sebab nak buat macam mana? Kita sesama kita pun bercakap, bergaduh, tak elok macam mana? Kan? Tu sebab kena jaga. Kita sebab jaga adab berhikmah dalam tindakan kita. Menanam tabu di tepi rumah, tanam mubi sampai ke akar. Sedikit ilmu kalau ada hikmah, selaut garam terasa tawar. Makna kata kena ada adab, kena ada hikmah, jaga masyarakat kita. Sekarang apa yang perlu ada dalam semua lapisan masyarakat kita adalah adab. Nabi ajar kita, ta'dibu auladukum, adabkan anak-anak kamu gitu. Ta'dibu auladukum bisalasati asya, adabkanlah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar anak-anak kita sayang Nabi. Kalau kita semua sayang Nabi, insya-Allah kuat hubungan kita. Sahabat-sahabat dulu boleh berpaut, berkasih sayang satu dengan yang lain sebab Nabi ada. Semua sayang Nabi, maka semua baik antara satu dengan yang lain. Itu sebab di negara Arab kalau kita pergi dia bergaduh-gaduh, kita kata sallu ala Nabi, tak jadi dia gaduh. Ingat kepada Nabi. Yang kedua, bihubbi ahlihi, ajar sayang ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiganya, biqiraatil Quran, membaca ayat suci Quran. Masalahnya pada akhir zaman ni Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya akan tiba masanya nanti umatku membaca Al-Quran tapi tak sampai pun ke tenggorokannya. Apa maksud baca Quran tak sampai ke tenggorokan? Bila dia mengaji, mulut sini, tapi tak sampai ke tenggorokan, tak sampai ke tekak ni. Maksudnya apa? Kalau tak sampai ke tekak, ke hati lebih lagi. Itu sebab mengaji, mengumpet laju ya. Mengaji, mengata orang, ya Allah, berkilo-kilo. Tengok dekat dalam WhatsApp, tengok dekat dalam Facebook, tengok dalam Twitter, komen. Cuba jangan, mana komen yang elok. Maki hamun kepala bapak semua keluar. Soalan patut ditanya, Nabi aja tak cakap macam ni. Betul. Nabi tak ajar. Dan satu lagi perangai kita ni dalam masyarakat, bergaduh sampai ke sudah. Sampai ke sudah tak boleh baik. Apa masalah kita? Umur bukan makin panjang, umur makin singkat. Berlaku Covid itu lagi tak boleh jangkau. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu elok, dia jalan-jalan bab jatuh dalam lubang dalam gila.
Gila pun tak dalam macam tu. Orang ingat ni confirm mati lah ni, dalam lubang ni buit kata. Bomba pun datang, tarik. Tengok nadi ada lagi, hidup lagi, tak mati dia. Bila dia terjaga, bang hebat bang, abang jatuh dalam lubang dalam gila tapi tak mati bang. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati. Terperanjat tengok lubang. Tadi jatuh tak mati. Maknanya mati bukan sebab yang kita fikir. Mati boleh berlaku bila-bila masa. Dua perbuatan yang paling mulia di sisi Allah tapi susah nak buat. Di kalangan kita ni ada dua perbuatan yang mulia di sisi Allah tapi susah nak buat. Apa dia? Pertama minta maaf, yang kedua memaafkan. Ini nak pesan dekat semua ni yang hadir hari ni. Minta maaf, memaafkan. Minta maaf, apalah akulah, aku ketua. Apa salahku minta maaf kat dia? Yang seorang lain, aku lagi tua pada dia. Apa salah aku minta maaf kat dia? Yang memaafkan pula, aku orang lain boleh, tapi dia ni minta maaf, tak boleh. Boleh pilih pula orang kau nak maafkan. Habis kenapa? Sebab kita boleh mati bila-bila masa. Itu sebab kena cepat minta maaf. Biarlah salah satu pun. Kita tak tahu besok pagi siapa yang bangun, yang masih bangun. Meninggal seorang yang datang malam ni. Mulalah teori tu keluar, patutlah semalam tak gelak sangat, nak mati rupanya. La ilaha illallah. Kau ramah keluar teori macam tu kan. Aku dah cakap jangan duduk kat tiang tu. Ada mula keluar teori tu. Tak, tu sebab kita minta maaf. Paling senang. Dan ada satu syarat, dengar minta maaf dan memaafkan. Ada satu syarat. Syaratnya adalah tak ada syarat. Tu syaratnya. Tak betul. Kebanyakan orang yang letak syarat, percaya cakap saya, dia takkan baik. Aku boleh maafkan dia, bayar dulu duit aku 10,000 tu. Percayalah, dah bayar 10,000 tetap tak baik. 10,000 tu hanya ujian nak jadikan sebab aja, tapi nak tengok hati kita. Sinilah, aku maafkan kau. Kalau boleh kau bayarlah. Kalau kau tak boleh bayar, nak buat macam mana? Sok kau bayarlah dekat anak cucu keturunan aku kalau aku mati dulu. Senang. Dia pun akan fikir sendirilah. Memang dah tanda akhir zaman. Orang yang memberi hutang sagan dengan orang yang berhutang. Orang yang membuat hutang sengaja tak nak bayar, akhirat besok Allah akan himpunkan dia dengan pencuri, dengan penyamun. Sebab pencuri, penyamun mencuri memang dia tak nak pulang. Apa beza dengan orang yang pinjam tak nak bayar? Sama. Ini hadis Nabi cakap. Macam tu juga orang yang meminjam dengan sengaja tak bayar, dia mati syahid, Allah hidupkan dia. Dia mati syahid lagi, Allah hidupkan dia. 3 kali mati syahid pun tak masuk syurga sebab sengaja tak bayar hutang. Jangan main-main. Cuba ingatkan balik, siapa berhutang kan saya belum bayar je. Tak adalah saja. Ini saya sebut penyakit-penyakit ni, perpaduan yang kita kena buka minda kita. Lapangkan hati kita, lapangkan dada kita. Kita nak berbaik-baik atas dasar nama agama kena baik. Dia selalu sebut agama itu kena baik. Kalau tidak nak jadi apa? Bergaduh tak habis-habis. Pasal vaksin pun bergaduh. Allah, pening kepala aku. Aku pun tak tahu. Orang cakap, Ustaz ambil ke vaksin? Ambil lah. Ustaz tak takut ke jadi tikus makmal? Pertama, dan bukan tikus, buta kemal. Dan orang dan pilih, kenapa aku ambil vaksin? Sebab aku bukan pandai. Jadi bila aku tak pandai, aku dengar cakap orang pandai. Siapa dia? Mufti-mufti dengan majlis fatwa kebangsaan dah cakap ambil, aku ambil lah. Kalau dia orang tipu, dia lah tanggung, bukan aku. Korang pula risau, apa salah aku tak demam? Apa masalah kau tak demam? Elok lah. Jangan-jangan injection tu tak ada ubek tak? Alah, mula-mula kau menuduh kau jual lah. Yang seorang, ada orang tu injection Ustaz dan langsung mati. Dia dah datang time dia mati-matilah. Siapa yang cakap ambil injection tu kebal? Dia hanya antigen untuk menambah daya tahan immunity melawan penyakit. Umar cakap macam doktor. Dia bukannya boleh contoh macam kita naik kereta.
kereta yang ada airbag. Macam tu je kan. Kereta ada airbag, dia ada 5 airbag. Kereta yang kancil 660 tu pula 1 airbag pun tak ada. Jadi bila aksiden, kurang kemungkinan dia tu, kecederaan ni mungkin kurang sikit daripada kereta yang langsung tak ada airbag. Tapi dia boleh aksiden boleh aksiden juga. Cuma dia ada 5 airbag. Tapi kalau yang dilunggah lori trailer 18 tayar, kalau Tuhan kata mati, mati juga. Faham? Bergaduh pasal vaksin. La ilaha illallah. Tolong jangan sekat kami. Kami nak jumpa kedua ibu bapa kami. Benarkan kami rentas negeri. Waktu Selangor tu lambik nak PPN tu. Jangan kejam. Sekali boleh masuk fasa 4, semua pergi Langkawi. Apa hal? Ada yang poin dulu. Dah, saya tak cakap siapa. Aku tak tahu cerita ni. Dah habis semua pergi Langkawi tu. Habis semua mak ayah kat Langkawi. Tuhan balik, nampak tak? Tuhan balik, tak pasal-pasal ikan siakap tu mahal. Hari ni orang pergi kepada Tamiam tanya, ni ikan siakap berapa sekor ni? Dah, ni cerita betul. Ni soal hati, ni nak cerita nak betulkan. Dan apa yang paling penting, nantilah nanti kita buat seminar pemantapan. Kita buat seminar pemantapan. Saya faham malam ni tak cukup, kita kena buat pagi sampai petang. Penceramah semua Samsul debat. Setuju tak setuju? Mana boleh tak setuju? Iya. Macam mana? Lain macam tu. Jangan. InsyaAllah. Tak, satu je saya nak pesan. Betul. Sebenarnya balik nanti satu benda yang kita semua kena bawa kan, perkasakan tentang adab. Betul saya cakap. Settle adab, selesai semua masalah dalam hati kita. Nampak orang tua, bagi dia laluan. Orang tua nampak orang muda, macam ni lah. Saya dah lama, kamu pula. Betul. Nah, bila dia saling berebut-rebut untuk saling merelakan orang lain, insya-Allah akan jadi kuat kesatuan kita betul-betul. Nampak orang muda, alah syukur tengok ini, macam mana dia boleh datang sini? Itu masalah kita. Hati ni kan tak boleh tahan apa dalam perut tu, tak tahu apa ada pun tak tahu. Belajar menerima. Kan? Belajar menerima. Ingat ya, pertama dalam bab ini kan cerita juga kan, jangan ajar keturunan kita tentang kaya, tapi ajar mereka tentang bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Hari ni semua orang tanya, kau bahagia tak? Kau bahagia tak? Tu soalan. Walaupun duit banyak, orang tetap tanya, kau bahagia ke tidak? Yang kedua, dalam nak jaga kesatuan kita ni, ingat, banyakkan memberi daripada menerima. Menyumbang, dan menyumbang. Kenapa? Nabi sebut, bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Menyumbang adalah bentuk sedekah. Kita dah terlampau banyak bala dan musibah datang ke negara kita. Pening kepala kita. Orang dah macam-macam buat. Orang melampaui batas terlampau banyak. Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Mana tak melampaui batas? Dah elok-elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Dah senapang lah. Maning kepala. Siapa dekat tu nama? Dia tak boleh tahan tu. Macam mana tak pening kepala kita? Kat KLA tu elok pakai jubah sampai dah pangkat bah pakai telokong. Tak pening kepala kita. Lepas tu siap cabar tu, tak ada apa-apa jadi pun. Dia siap cabar lagi. Apa tak jadi juga. Itu sebab belajar. Dan ingat, hidup kita ni adalah antara B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Di antara B dan D, ada di tengah-tengah, iaitu C.
kita ada choice. Kita ada pilihan hidupnya macam mana kita nak jaga adab. Jaga adab. Dan kenapa kita cerita pasal perpaduan ni? Kenapa Datuk Paduka Syarif Panoli suruh cerita pasal perpaduan? Sebab nak beritahu dekat semua gambaran pentingnya perpaduan. Dengan satu kata-kata ni saya nak beritahu kat semua. Kalau nak jalan laju, jalanlah seseorang. Ingat tu. Kalau nak jalan laju, jalanlah seseorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Itu maksud perpaduan. Nak jalan laju, bolehlah jalanlah seseorang laju. Tapi tak mana kau pergi pun tak tahu. Tapi kalau nak berjalan jauh, kita berjalan bersama-sama. Macam-macam tempat kita boleh terokai. Dulu Shah Alam ni apa pun tak ada. Tapi sikit-sikit sebabkan kesatuan, penyatuan, perpaduan kita bangunkan Bandaraya Orchid. Kan? Dan itu sajalah kot rasanya untuk malam ni. Sebab konyang sodak pula tadi topong berita tu. Kan? Jadi betul. Tolong jaga. Memang kalau ikutkan tak cukup, dia biar ada sikit, tak cukup banyak tak apa macam tu. InsyaAllah. Kan? Saya faham muka-muka suruh berhenti tu, saya faham. Tapi insyaAllah. Tapi dekat atas tu surau tu tolonglah pasang aircon. Berapa loh semayang? Tahu mana kau nak jimat. Aduh. Apa soalan tu? Tanya. Air banyak. Kau tanya lah macam mana boleh banjir. Air banyak. Itulah sebab Nak menjawab soalan ke tak cakap? Tak, macam ni. Isu tentang banjir ni satu perkara Allah bagi musibah dekat semua orang. Saya malam tahun baru, saya Ustaz Haslim, Dr. Zaharif dengan saya Zaharif, Haslim Bollywood dengan Abdullah Khairi. Kami berforum di Dataran Lang dalam Kawi. Berforum. Tajuk dia malam tu, mana milik kita. Allah bagi peringatan. Siapa sangka Seri Muda tenggelam sampai macam tu, sampai ada yang mati. Siapa sangka Hulu Langan sampai macam tu benar. Rumah abang abuse, dia kata rumah orang lumpur masuk dalam rumah. Rumah saya rumah masuk dalam lumpur. Dan dia menangis bukan sebab rumah dia yang hancur tu. Dia kata dia menangis sebab ada orang lagi susah pada dia kata. Di Taman Seri Nanding Hulu Langan habis tak pernah berlaku. Apa sebab? Salah satu sebab yang paling nyata menurut pandangan orang yang tak pandai kejuruteraan macam saya. Lalulah sekarang ni dekat Hulu Langan tu, kat Ceras Pekan Batu 9 tu redup. Sebab jalan melengkar-lengkar dah kat atas tu. Lagi tinggi pada bangunan tapi longkang yang sama. Bangunan makin lama makin banyak naik tapi longkang dia sama. Tiba-tiba laksa dah jadi jalan. Kan? Tiba-tiba Max Mexico pun dah sampai Putrajaya ke Kelumpur. Jalan macam-macam tapi saliran dia sama. Tak nak beritahu banjir kilat ni bukan banjir biasa. Kan? Berpunca daripada air banyak tadilah. Tetapi sebenarnya Tuhan bagi pengajaran kat kita. Sebab pertama, kita sibuk tengok apa yang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang rugi susah pada kita. Banjir di Selangor ni tu baru sikit berbanding di Mentakap, berbanding di Temeloh. Mereka 2 tingkat ke atas dan air pula mati macam tu 3 hari. Air tak cepat surut. Air termenung. Betul? Di Seremban air naik baru sampai parai koting, baru parai lutut. Mana bantuan? Cakap apa? Tak, ini ujian. Tengok orang kat Kelantan, kat Mani Urai dekat apa tu. Relax atas bumbung sokok ni. Budak pandai pun bumbung. Tak ada dia menjoget-joget pun. Dia menggolak tengok kita. Tu sebab rumah kat Kelantan kita tengok dia mana letak barang banyak-banyak dalam rumah. Sebab dia tahu nak banjir. Imam kampung tu beralih halaman.
Rumah berpindah ke simpang kampung. Dek banjir punya hal. Bertukar nombor rumah. Nah ini berlaku. Nah sebab pengajaran yang kita kena ambil adalah tentu ada. Itu sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Kita kena terima hakikat. Pembangunan buat banyak, tetapi langkah yang dikatakan perjuangan nak buat sustainable development tu tak benar-benar dijaga. Pembangunan mapan lah dalam bahasa orang Selangor, kau tak faham. Aku cakap orang putih sikit mula dia sebut. Pembangunan mapan maksudnya di samping buat pembangunan kena fikir tentang faktor alam sekitar dan alam sekeliling, kena ambil kira. Benda boleh adjust. Buat rumah orang hidup, kadang-kadang terlupa fikir tempat orang meninggal. Tanam kat mana? Tu sebab pemaju dulu kita wajibkan kena reservekan tanah kubur. Tu semua kena fikir. Kalau tak boleh reserve tanah kubur, dia kena bayar certain pampasan kepada pihak kerajaan negeri supaya kita boleh acquire tanah untuk buat kubur. Tu yang sekarang kita kena jaga. Jadi kalau tanya soalan tentang tu, tengoklah pembangunan makin rancak, bukannya makin apa. Rumah mampu milik, saya terkejut tengok di Kabupaten Selangor ni, umpama mampu milik golak ya. Rumah mampu milik. Tuan-tuan tengok kat Melaka, Lembaga Perumahan Melaka, cuba cek. Rumah mampu milik masih ada lagi. Rumah yang 3 bilik, yang 2 tingkat, rumah teres harga 180,000 masih ada. Sebab dia kontrol. Pemaju kalau kau nak buat ni. Kemudian balance tu baru kau buat rumah yang mewah. Kalau tak, get out from Melaka. Macam tu jaga. Lepas tu kenapa asyik-asyik pembeli tertipu? Beli-beli sudahnya rangkau je, rumah tak siap. Dulu ketika zaman Pak Lah dulu kita pernah syorkan kita buat 90-10. Apa maksud 90-10? Pemaju yang buat loan dengan bank. Dah siap rumah, baru jual. Bukannya suruh orang beli rumah, baru buat. Menganiaya rakyat tak habis. Mungkin cakap saya ni macam nada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Tapi saya fikir tentang kebajikan rakyat. Itu soalan dia, kan? Itu soalan dia. Okey, ada soalan lain. Next question. Terima kasih banyak. Tu tak ada faham lah tu. Jadi dah habis lah. Dah habis. Dengan ini saya sikit makluman lah ya. Dekat topi tu jangan berabut, jangan bergaduh ya. Dekat topi tu minyak wangi tinggal berapa tu? Tinggal 5 je ada minyak wangi Samsodebat perfume. Akang singgah lah. Ya, bukan untuk diambil tu, untuk dibeli. Kami sauk buat balik kami sauk ya aku tu kan.